web ada opportunity bagi. Terima kasih kerana ada di sini. Pegawai immigration ni. Kita tahu pegawai immigration datang tidak. Dia senang silap. Dia ada hubungan dengan immigration dengan images. Ya, senang. Datuk, ada sikit Datuk ni. Ni. Itu style lama tu. Tak ada habis style lama. Boleh Datuk. Itu style 5 tahun dulu. Ini style tahun 2014 tu. Tunjuk juga lah. Okey, ini bagus. Ini bagus ni. Orang ni saya juga hadir setelah membuat ini. Siap student. Bukan, wakil aktivis yang sedang membuat permohonan masuk melalui online. Kita tak relate adalah biasa-biasa dalam khusus dan yang lain bergantung kepada servis yang diperlukan, sama ada hanya pertanyaan ataupun setelah tu mereka akan menunggu di ruang meeting. Betul berpusing ada breakdown sikit. Oh, ada lagi Dah. Tekan ni, dapat tekan ni dapat ni. Akan dapat undang Perturunan 2022. Okey. Sini tak tempat dia. Sini ada. Nombor kena betul tu. Dia boleh keluarkan ni. Betul? Ha? Betul tak? Kena buat apa ni? Ha? Betul? Okey. Pakai baju hitam. Oh, dia pasport. Okay. Sama ya? Dari mana ni? Ha? Ni lagi satu. Lagi satu mau pergi mana? Datuk Seri, mana punya muka jenazah? Pukul dah, nak tahu lagi? Terima kasih Datuk. I met with the ministers now, and we have we are coming on. Alright. Somebody video lagi? No. Bukan Brad. Okay. I've been here before, I've been here before. Andre. Kasih ke mana? Iti College? Putrajaya. I know my son was in Silat. Okey, saya nak bawa satu kad of information. And we keep information dalam bentuk satu dalam kita scan dulu. Then once we scan, kita akan store di sebelah. And once they scan, they actually update scan. Dapat prosesan dah boleh. Kalau kita tak support, Kemudian, scan yes no. Untuk kemudian UCSI untuk Segi Subang. Ini daripada mana ni? Orang mana? Ha. Okey. Okey. Orang ni Kajang kau mana? Ada. Selangor mana? Pulau Selangor. Ini orang mana? KL. KL mana? Okey, kalau you tak tahu, saya perkenalkan Datuk Seri Idris Yusof, Menteri Pendidikan kedua, Datuk Dr. Madinah, kita punya Ketua Situs Kementerian Pendidikan. So once kita dah scan,
Dan maklumat segala informasi ni kita akan simpan itulah sementara Lot of work. sampai terus until and unless hint How long you keep a hard copy? 6 bulan. Dan kita akan Ini separator. separator. Dan di sebelah You are from Iran? pelajar-pelajar mana-mana yang pernah berhasil. So this is Iran. Bayar ni dan berapa ramai yang waiting, berapa banyak yang kita dah transact for the day. Kita track live. This is real time. Kalau yang ini interesting. Mana backlog tunjuk? Ada backlog kat ini sekarang? sini kalau tengok yang tengah waiting kat sini. Just this, under waiting. Waiting. many? Waiting. 1, 5, 3. You see the waiting time is on average 8 to 10 minutes, not much more. Okay, hari ini saya membuat lawatan ke EMGS yang telah beroperasi hampir selama setahun dan telah untuk melihat penambahbaikan yang telah dibuat oleh EMGS. Kerana selama ini kita lihat banyak aduan-aduan tentang EMGS. Memang peringkat permulaan EMGS banyak masalah, tapi hari ini alhamdulillah kita bawa sendiri mereka-mereka daripada IPTS untuk melihat perubahan-perubahan penambahbaikan yang telah dilaksanakan di IMGS, yang mana pada hari ini kita lihat 11 pegawai-pegawai custom, pegawai immigration. Pegawai immigration telah ditempatkan di IMGS ini untuk menyenangkan. Kalau dahulunya mereka tidak bersama, tapi sekarang dalam satu bangunan. Dan juga saya minta agar IMGS bersama-sama dengan IPTS melihat apakah penambahbaikan yang perlu dibuat dari masa ke semasa untuk memastikan kemasukan pelajar-pelajar ke negara kita ini terus berkekalan dan bertambah baik. Kerana sekarang ini kita lihat IMGS dapat proses walaupun ada masalah tahun lalu, hampir 30,000 pelajar, dan kita harap tahun ini dia dapat memproses lebih banyak, ramai lagi pelajar-pelajar kemasukan ke negara kita. Itulah lawatan hari ini, ialah lawatan untuk kita memastikan IMGS meningkatkan lagi performance mereka, dan hari ini kita lihat juga wakil-wakil daripada IPTS untuk mereka lebih mesra dalam apa juga pendekatan yang dibuat oleh IMGS agar pihak IPTS memainkan peranan mereka. Perlu ada continuous engagement agar apa juga keputusan-keputusan yang dibuat oleh IMGS adalah untuk kebaikan bersama. Ini Arif Halim ialah daripada Immigration. Hari ini ramai ada ni KSU 2 dan Yazid lah the key person lah. Dia lah orangnya, tak kira lah untuk Anan, dia pengurusi dia. Dan ini kita harap akan dapat memastikan hari ini kita panggil cappuccino at EMGS kerana nak mengadakan perlunya satu networking. Kerana dalam tak semestinya dalam keadaan formal, dalam keadaan tidak formal pun kita boleh duduk, kita boleh berbincang cara mana kita nak pastikan tahap perkhidmatan EMGS ini akan dapat dipertingkatkan. Dan kita akan menggunakan IPTS untuk menilai EMGS. Lepas pada ni, sama ada jangan kita tidak hanya mendengar laporan EMGS, kita akan bertanya kepada customer EMGS iaitu IPTS, adakah mereka sudah berpuas hati dengan EMGS. Itu penilaian yang berbeza. Bukan EMGS yang beritahu mereka sudah melaksanakan terbaik, tapi saya akan tanya. Kita akan tanya pihak IPTS adakah mereka sudah berpuas hati dengan perkhidmatan EMGS. Jadi, ya. Inilah dengan ada EMGS, kalau kita lihat tadi cara-cara kemasukan mereka. Sebab itulah kita mengadakan EMGS daripada awal. Kita mengadakan EMGS supaya pas-pas visa pelajar tidak digunakan dengan wewenang-wewenangnya. Sekarang EMGS ada tracking system. Dia tahu di mana, berapa telah keluar, di mana pelajar itu berada, adakah pelajar itu sudah tukar kursus atau tidak. Jadi dengan adanya EMGS ni, masalah-masalah itu insya-Allah tidak akan timbul lagi. Kalau benar kita
kita dapati berlaku apa tindakan pihak kementerian? Beritahu dah kita dan kerana ada juga IPTS tidak melaporkan. Dengan adanya tracking system, dengan adanya EMGS, kita dapat tahu di mana mereka. Di mana mereka dan tindakan-tindakan boleh diambil kepada IPTS yang tidak memberitahu kepada MGS apa yang sebenarnya berlaku. Dulu tak ada tracking system, tak tahu di mana mereka, di mana mereka. Sekarang semua dokumen kena kita scan. Kita ada laporan mereka dan kerjasama dengan immigration ni amat baik. Kerana bila adanya kolaborasi yang erat di antara EMGS dan juga dengan immigration, perkara yang dikatakan tadi, insya-Allah tidak akan berlaku lagi. Dalam tempoh setahun ni berapa ramai yang kita dapati student? Memang ada, memang nak jumlah tu memang ada. Memang ada jumlah. Mungkin Yazid nak jawab boleh. Dari segi keseluruhan, kita dapati bahawa jumlah permohonan yang ditolak untuk tahun 2011 dan 2012 dalam sekitar di antara 9 ke 12 ribu setahun yang ditolak. Sejak kemasukan EMGS, kita dapati cubaan-cubaan untuk membuat permohonan daripada pelajar-pelajar yang tidak genuine telah berkurangan. Dan kita telah saring dan kita dapati kualiti pelajar yang memohon telah meningkat. Pelajar dan yang kita tolak sekarang ini telah turun kepada 3% kerana pertambahan kualiti pelajar dan pelajar-pelajar yang dahulunya cuba-cuba dah tak berani mencuba. Tapi dah mustahak kita dah beritahu bahawa EMGS telah bertambah baik, improve EMGS itu ayatnya hari ini dengan kerjasama IPTS. Jaringan dengan IPTS, jaringan dengan immigration yang telah berlaku mengatakan bahawa EMGS sudah bertambah baik. Datuk Seri tak ada perancangan untuk luaskan pada IPTA pula ke? Memang apabila di peringkat IPTS berjaya dengan baik, insya-Allah kita akan kembangkan kepada IPTA untuk kita juga mengetahui di mana mereka berada. Dari segi perantaan, berapa ramai student asing yang ada tak bersenjata? Ada bukan 100,000 orang. 112,000. To be exact 112,000 orang pelajar asing. Semua di IPTA semua sekali. Datuk Seri, for students yang stranded, for instance, stranded, where can they go to complain? MGS juga telah mengadakan 2 one-stop center. Dan apa juga masalah-masalah boleh lapor kepada EMGS. Mereka akan sedia membantu. Dulu memang ada sedikit kekeliruan. Kerana peringkat permulaan banyak arahan-arahan yang keluar. Dan kita simpati dengan apa yang berlaku dan kita mohon maaf lah apa yang berlaku, tapi sekarang ni insya-Allah perkara itu tidak akan berlaku lagi. So for students who didn't have their passport, they will be given a letter by the MPS. I don't know. That's more detailed question. Tapi we have one stop center. Sekarang sudah ada 2 one stop center. Satu akan dibuka di Putrajaya. Satu one stop center sekarang ada, satu lagi akan dibuka di Putrajaya untuk memastikan perkara tidak akan berlaku lagi. Streamline, make sure that semua prosesan itu akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.